Dalam video pada kali ini, saya akan cuba kongsikan secara ringkas kesemua butang dan switch yang terdapat dalam produk Ativa. Ini merupakan salah satu cadangan daripada viewer di mana saya telah buat banyak video tentang fungsi produk Ativa ni, tetapi semuanya dalam video yang berbeza. Jadi pada kali ini, kita himpunkan dalam satu video. Baik, kita bermula dari belah kanan, iaitu panel Side Mirror View Control ni. Fungsi pengawal ini ialah untuk melihat pemandangan di belakang dari kanan dan juga kiri. Jika kita tolak ke R, maknanya kita akan kawal sebelah kanan, dan kita tolak ke L untuk sebelah kiri. Kemudian butang yang di bawah ini ialah untuk melipat atau retract side mirrors. Jika anda set dia sebagai auto, ia akan tutup bila kita lock. Kemudian switch-switch di bawah ini ialah untuk mengawal kesemua cermin tingkap. Okey, yang ni ialah Adaptive Driving Beam. So kalau kita nak onkan dia, just tekan. Tapi dengan syarat masa tu lampu hidup lah. Sebab sekarang ni siang kan, so saya set pada auto. Jadi kalau saya tekan pun dia tak ada akan view apa-apa. Okay, kecuali saya on dia secara manual. Macam ni, dia baru tekan. Nampak dia tengah hidup. So kalau saya tekan Adaptive Driving Beam, nampak dia hidup. Okay, kalau saya nak matikan, saya tekan sekali lagi. ADB ni once kita dah on kan, dia akan sentiasa on untuk the next driving selagi kita tak matikan. Kemudian button TRC off ni ialah untuk mematikan traction control. Traction control berfungsi untuk mengurangkan tergelincir di atas jalan yang licin, di mana tayar berpusing lebih laju daripada kelajuan sebenar kenderaan. By default TRC ni dia memang on kecuali kita matikan. Ada ketikanya memang kita nak kena off kan, kita nak tayar tu rotate dengan sekuatnya. Contohnya tayar kita terbenam kat dalam lopak air ke ataupun dalam pasir ke kan. So kita memang nak dia spinning ataupun rotate dengan sekuatnya supaya kita dapat keluar daripada kawasan tersebut. Kalau kita traction on, dia tak akan berfungsi secara maksimum sebab dia nak kawal tergelincir kan. So sebab tu kita kena off kan kalau dalam keadaan macam tu lah. Butang di sebelahnya ialah untuk mematikan ASA dan juga Lane Departure Warning dan juga Lane Departure Prevention. Kalau kita tekan sekali saja, dia akan mematikan Lane Departure Warning. Nampak tu, off tekan sekali. Kalau kita tekan sekali lagi, dia hidup balik. Button ni dia berkongsi dengan Lane Departure Warning dan juga ASA. So kalau kita nak matikan ASA atau PSD, kita tekan lama sikit, 2 saat kot. 1, 2, 3. Oh, 3 saat. Nampak tu. Tinggal 3 saat baru kita matikan ASA. So bila kita matikan ASA, kamera yang ni dia tak berfungsi dah. Bila ASA telah dimatikan, anda tidak boleh menggunakan Adaptive Cruise Control, Lane Departure Warning dan semua yang berkaitan dengan ASA 3.0. Yang ini ialah Front Parking Sonar, di mana dia akan detect objek yang berdekatan di sebelah depan, kanan dan juga kiri, sama ada kereta anda sedang berhenti ataupun sedang bergerak. Macam video saya yang baru-baru ni di Bukit Fraser, anda dengar ada bunyi apabila saya melalui kawasan yang bersemak samun. Jika anda tak mahu ia berbunyi kerana jalan itu memang sempit, jadi anda boleh mematikannya. Okey, seterusnya ialah Eco Idle. Eco Idle ni fungsi dia untuk penjimatan minyak semasa kita idle, semasa kita berhenti dan enjin masih hidup. By default, Eco Idle ni memang dia hidup sendiri. Kalau kita matikan pun, nanti dalam next drive dia akan hidup balik secara automatik. Seterusnya ialah switch lampu. Saya rasa semua orang tahu tentang switch ni. Cuma dalam Ativa ni dia ada tambahan sikit dia untuk auto. So auto ni dia akan hidup sendiri berdasarkan suasana. Kalau ada sensor kat depan tu, kalau dia gelap dia akan hidup sendiri. Contoh kat basement ke, dah malam ke, senja pun dia dah start lah. Ataupun kita masuk dalam terowong ke, kan, dia akan hidup secara automatik. Anda pulas dia ke atas lagi, dia akan hidupkan lampu senja dan juga lampu biasa secara manual. Okay, so ni
atas untuk signal, bawah untuk signal. Kita tolak ke belakang, ke belakang untuk high beam sementara. Ini biasalah kan, kalau tolak ke belakang dia akan high beam berpanjangan, tetapi dia akan aktif kiranya kita onkan lampu saja. So kalau ni dekat atas kan, ataupun dia tengah auto, baru dia on kalau kita tolak ni. Kalau tak, dia tak hidup. Switch high beam secara manual ni mudah sangat tertolak, especially bila kita sangkut something kat situ macam face mask ke apa kan. So dia tertolak sikit, tetapi dia tak hidup kalau kita tertolak pada waktu siang. Sebab kalau kita set auto lah, sebab dia tak akan hidup terus. Malam tu baru dia hidup kalau dia hidup secara automatic. Sebab kalau kita tolak dia secara manual, jadi kalau adaptive driving beam auto headlight tu dia tidak akan berfungsi. So dia akan ikut secara manual. Sebab tu kadang-kadang orang akan silau. Kita tak perasan sebenarnya kita dah tertolak. Sebab kita confuse dengan lampu biru, indikator biru tu. Sebab dalam ADB juga dihidupkan lampu biru. Tapi lampu biru yang dikeluarkan oleh adaptive driving beam, ia sepatutnya tidak menyilaukan mata orang, sebab dia ada shade light. Sebenarnya kalau ada kereta bertentangan, dia akan tutup sikit sebelah kanan. Jadi kalau kita tertolak dia akan hidup high beam tu secara manual, yang full punya kan. Sebab tu kadang-kadang ada orang marah kita kan. Jadi jika ada orang high beam balik ke, orang marah ke, cuba anda check sama ada anda mungkin tertolak secara manual. Seterusnya ialah switch untuk fog lamp. Fog lamp ni akan hidup sekiranya lampu biasa dihidupkan. So kalau anda set switch lampu secara auto, so dia akan hidup sekali lah kalau anda aktifkan dia. Kalau anda offkan dia, dia tidak akan hidup. Seterusnya kita pergi ke butang atau switch pada steering. Okay, butang pada belah kanan ini ialah ACC atau Adaptive Cruise Control. ACC membantu anda untuk meneruskan kelajuan dengan speed yang anda set, dan ia juga boleh mengawal jarak antara kenderaan hadapan dan kenderaan kita. Tapi ACC tak dapat diaktifkan sekiranya anda dalam keadaan berhenti ataupun kurang daripada 30 km sejam. Butang set di bawah tu ialah apabila anda telah bersedia untuk set kelajuan untuk ACC. Contohnya anda dah sampai kelajuan 80 km sejam dan anda nak gunakan kelajuan yang sama dengan menggunakan ACC. So anda terus tekan set. Tapi kalau kenderaan hadapan dia tiba-tiba slow down, mungkin kurang daripada 80, so dia akan juga ikut speed kenderaan hadapan. Contohnya kat depan dah jadi 60, so dia akan turun kepada 60. Tetapi dia tidak akan lebih daripada 80. Okay, seterusnya butang yang belah kiri ni ialah untuk menjaga jarak antara kenderaan depan dengan kenderaan kita. So ada 3 option yang kita boleh pilih: jauh, sederhana, dekat. So yang 3 tu yang paling jauh, kedua sederhana dan 1 paling dekat. Jika anda nak memulakan Adaptive Cruise Control berdasarkan jarak dengan kenderaan hadapan, so ini adalah settingnya dan anda tekan set bila anda dah bersedia. Di atas ni rest ataupun resume button. Yang ni misal kata kita dah set speed 80, lepas tu kita terpaksa cancel sebab ada macam-macam sebab lah. Kita cancel, tekan brake ke atau tekan button cancel, tapi kita nak balik semula ke speed yang tadi 80. Kalau kita tekan set, dia akan set pada current speed. Masa tu kita baru 60 kan, so dia akan set 60. Kalau tekan bawah, kalau tekan resume, dia akan balik semula ke 80. So dia ada memori. Tapi kalau kita dah offkan ACC, kita tekan lagi sekali kan, kita tekan resume, dia tak akan balik semula sebab dia dah erase lah memori speed yang tadi. Selain daripada itu, rest dan set juga berfungsi untuk menambah dan mengurangkan kelajuan ACC yang disetkan. Seterusnya ialah butang Lane Keep Control yang atas ni. LKC ni dia membantu kita untuk sentiasa berada di tengah-tengah lane dan tidak menyeberang ke lane yang lain. Tapi kita tak bolehlah lepaskan steering. Kita masih kena pegang, masih lagi kena adjust. Tapi effort kita tu berkurangan kerana dia juga membantu kita untuk sentiasa berada di tengah-tengah. Okay, Lane Keep Control ni dia
fungsi yang bergantung dengan Adaptive Cruise Control. So kalau kita sedang aktifkan Adaptive Cruise Control saja boleh gunakan lane keep control ni. So dia tak boleh guna secara independent. Satu lagi syarat penting untuk aktifkan LKC ni ialah jalan tersebut mesti ada line kanan dan kiri, dan anda akan nampak logo steering menandakan bahawa steering assist sedang diaktifkan. Okay, seterusnya adalah button mode. Button mode ni sebenarnya kawalan untuk hitch unit. Apakah fungsi yang aktif? Biasanya radio lah. Kalau anda ada connect dengan Bluetooth untuk music, itu juga akan ada dalam pilihan mode. Button mode ni juga berfungsi untuk mematikan hitch unit dengan pantas tanpa mencari button off pada hitch unit. Tekan ni selama 2 saat ke 3 saat? Tekan 2 saat je. So dia akan auto. Tekan sekali, tekan hidup. Okay, dua mati. Okay, seterusnya button yang ada gambar telefon ni lah untuk angkat call dan letak dan bercakap secara hands free. Tapi syaratnya anda kena connect phone anda ke hitch unit dengan Bluetooth. Semasa panggilan sedang berlangsung, mic ini digunakan untuk bercakap. Tetapi berdasarkan pengalaman saya, di pihak sana tak berapa jelas sangat dengar. So anda kena mungkin cakap lebih kuat. Okey, kita beralih kepada button yang paling power sekali, iaitu power button. Bila anda tekan button ni, di instrument cluster akan muncul PWR dan meter tu nampak warna orange. Di mana sebelum ni dalam eco mode ia akan berwarna hijau. Power mode ni sangat berguna terutama bila hendak memotong. Tetapi anda kena ingat bila anda tekan power mode ni, minyak akan lebih laju turun. Seterusnya yang di sebelahnya ialah button previous dan next. Ini digunakan apabila kita sedang dalam mode radio, nak tukar channel ke, ataupun dalam Bluetooth music kita nak tukar lagu seterusnya atau lagu yang sebelumnya. Tapi hati-hati, kadang-kadang anda tertekan power button. Seterusnya di sebelah kiri di atas ialah trip button. Fungsi trip button ni adalah untuk mengukur jarak dari point A ke point B. Dan dia juga boleh digunakan untuk melihat sejauh mana minyak yang kita isi tu boleh pergi. Terdapat 2 trip yang disediakan, iaitu trip A dan trip B. Jika anda ingin reset secara manual, anda tekan je trip button ni lama-lama sama ada pada A atau B dan dia akan jadi kosong. Seperti dalam video saya yang sebelum-sebelum ni, trip A ni boleh di reset secara automatik. Contohnya kita isi minyak dan kita gerak sikit, dia akan reset kepada kosong. Jadi kita boleh mengukur jarak daripada mula kita isi minyak sampailah minyak tu habis. Okey, button trip ni juga boleh memanfaatkan odometer, iaitu jarak yang kenderaan ni dah pergi sejak mula dibina, siap dibina sampai sekarang. So dan saya dah 29,000 lebih. Tapi odometer ni kita tak boleh reset sendiri. Tapi selalunya used car dealer dia tahu macam mana nak reset. Sebab odometer atau mileage ni antara kriteria pembelian sesebuah kereta terpakai. Okay, seterusnya adalah back button yang di bawah ni. So dia berfungsi sekiranya kita sedang navigate dalam setting, contohnya kan kita tekan atas, bawah, kanan, kiri, dan ada masanya kita nak patah balik. Jadi itulah fungsi back button yang selalunya ada kat komputer juga. Ia berfungsi sekali dengan button bulatan ini, atas, bawah, kanan, kiri. Seterusnya adalah voice command button. Yang ini untuk aktifkan Google Assistant sekiranya anda sedang menggunakan SmartLink. Jadi anda bolehlah tanya tentang weather, tentang waktu di negara lain, kan, apa sajalah maklumat yang ada dalam Google, atau nak suruh dia nyanyi ke, boleh juga. Selain daripada itu, anda juga boleh gunakan voice, contohnya hey Google, nanti dia akan activate. So sama saja fungsinya dengan command button ni. Seterusnya, 2 butang di bawah ni ialah untuk meningkatkan volume atau mengurangkan volume. Okay, seterusnya button enter di tengah-tengah bulatan tu saya tertinggal tadi. So yang ni ialah untuk confirmkan setelah kita navigate dan kita dah tahu apa yang kita nak pilih, dan tekan enter. Selain daripada itu, enter button ni digunakan juga untuk reset. Anda boleh reset average kilometer per liter,
range dan juga eco idle integral time. Untuk reset average kilometer per liter, anda perlu menekan enter selama 7 saat. Apabila anda dah reset average kilometer per liter ni, so dia akan kira semula berdasarkan trend pemanduan anda yang terbaru. Selain itu, anda boleh juga refresh kiraan range dengan menekan enter selama 7 saat juga. Range inilah kiraan berapa jauh lagi kenderaan anda boleh pergi berdasarkan baki minyak yang ada. Okey, tadi 318 kan? Lepas tu dia tukar kepada 365. So dia recalculate semula. Selain daripada itu, jumlah terkumpul eco idle juga boleh diresetkan dengan menekan butang yang sama. Dalam video saya tentang eco idle, saya telah reset integral time ni. Seterusnya lah switch untuk wiper ni. Kebanyakan orang tahulah. So yang ujung sekali ni untuk control wiper belakang. Okay, ada 2 speed. Kalau anda tarik ke belakang, ia akan mengeluarkan air untuk windscreen depan. Kalau tolak ke depan, dia akan keluarkan air untuk windscreen belakang. Kalau anda tolak ke bawah, ia akan mengaktifkan wiper hadapan. Ada 3 kelajuan untuk wiper hadapan. Oh, satu button ni kita tinggal kat sini. Button. Okay. Selain tu, horn juga button yang paling besar. So kita beralih ke bawah ni. Button yang sangat penting ialah button engine start stop ni. Ni semua orang tahu lah kan? Kalau tak, anda tak boleh start engine. Okay, seterusnya butang pada aircon. Ini untuk menambah dan mengurangkan kelajuan kipas. Okay, seterusnya AC ni untuk hidupkan kompresor jadi sejuk. Kemudian heater di depan dan heater di belakang. Seterusnya button off untuk mematikan aircon. Kemudian mode untuk menukar mode aircon dan 2 memori yang kita telah set, M1 dan M2. Dan yang sebelah kiri ni untuk meningkatkan kesejukan dan mengurangkan kesejukan. Seterusnya ialah button hazard warning lights. Gunakan button ini hanya apabila anda dalam kecemasan. Di atas ni ada satu button touchscreen iaitu untuk menghidupkan atau mematikan head unit. Kemudian button pada gear knob ni anda gunakan apabila anda ingin menukar gear daripada posisi P atau dari gear lain ke P. Kemudian di tengah-tengah ni ada button central lock dan juga unlock. Okay, kemudian switch di atas ni, switch lampu. So kalau anda set kepada door, so dia akan hidup ataupun mati berdasarkan pintu. Itulah kalau pintu dia akan hidup. Akan terus pada lampu untuk hidupkannya secara manual. Anda nak aktifkan welcome lights iaitu apabila anda hampiri kereta dia akan hidup kan. So anda set dia sebagai door untuk di hadapan dan juga di lampu tengah. Untuk button-button DVR atau dashcam, anda boleh lihat pada video mengenai dashcam tersebut. Okey, itu saja untuk video pada kali ini. Terima kasih kerana menonton. Jika anda belum subscribe channel kami, so kami jemput anda untuk subscribe. Assalamualaikum dan salam sejahtera.